Okey, Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh dan selamat petang kepada semua. Okey, so petang ni aku nak buat video pembelajaran sikit tentang RSI dan stokastik. Okey, sebenarnya apa itu RSI dan stokastik dan apakah kegunaannya? Okey, so ada dalam YouTube aku ada menyatakan dia bertanya apakah function kedua-dua RSI dan stokastik ni. Okay, so untuk menerangkannya aku akan gunakan contoh counter. So aku pilih AirAsia. Okay, so ini bukannya buy call ataupun saranan kewangan. Okay, ini just untuk pembelajaran saja. Untuk aku tunjukkan bagaimana nak menggunakan RSI dan stokastik dalam pembelian dan penjualan harga saham. Okay, so kita tengok technical chart untuk AirAsia. Okay, secara kita ambil daily ya. Alright. Okay, so untuk kita buka dulu indikator RSI. Okay, RSI. Okay, so nama penuh dia Relative Strength Index. So sebenarnya Relative Strength Index atau RSI ni adalah untuk mengukur kekuatan pergerakan satu saham. Okay, so lebih kepada kekuatan lah. Okay, sama ada dia ada kekuatan untuk naik ke atas ataupun dia tidak mempunyai kekuatan untuk ataupun dia tidak ada kekuatan lah untuk meneruskan kenaikan. Okay, mungkin dia akan jatuh. So nama penuh dia Relative Strength Index. Okay, so dia kita buka yang ini. Okay, selepas itu stokastik. Okay, so stokastik kalau korang gunakan KLSC screen dia ada berbagai ya. Ada stokastik, RSI. Okay, candle cross stop ni bukanlah. So ada dua kat sini, stokastik dan stokastik RSI. So selalunya aku akan guna stokastik sahaja. Okay, stokastik saja. Okay, alright. So kita tutup. Okay, so aku akan dah terangkan kemudian bagi RSI is Relative Strength Index. Okay, so tugas dia adalah untuk menentukan kekuatan sesuatu harga saham, sama ada dia mampu untuk meneruskan kenaikan ataupun dia tak mampu, dia akan jatuh. Okay, dia akan jatuh. So RSI juga aku selalu guna untuk mencari bullish, bullish divergence ataupun kewujudan bearish, bullish or bearish divergence. So itu adalah pembelajaran lain lah. Macam mana kita nak cari bullish divergence daripada RSI strength ataupun relatively strength index. So selalunya bila kita membuat kajian menggunakan RSI, kita comparekan dengan stokastik. Stochastic slow. Aku panggil dia stochastic slow. Alright. So bagi aku RSI dan stokastik ni macam suami dan isteri lah. So dia saling melengkapi. Ada juga menggunakan RSI saja, itu terpulang pada korang lah. Tapi aku sentiasa akan gabungkan RSI dan stochastic slow untuk cuba mencari kekuatan ataupun cuba mencari divergent. Kewujudan divergent. Sama ada bullish ataupun bearish. Alright. So dalam RSI dan juga stokastik ni kalau korang tengok dia ada beberapa line kat sini. So sekejap ya, boleh tak dilukis kat sini. Boleh. Okay, so dia ada beberapa line kat sini. Okay, dia ada 80, 60, 70, okay, dan 20. Alright, so area sini, sekejap ya, padam yang itu. Okay, area di sini, area di sini, di atas line, cakap apa, line putus-putus ni, so area ni dipanggil, overbought. Alright, so area di lebih kurang 70 lah, 70 ke atas dipanggil overbought. So bila terjadinya overbought, dia dikatakan harga dah terlalu tinggi lah. Mencapai harga yang tertinggi dan terlebih beli. Bermaksudnya buyer menguasai. Buyer menguasai market. Kalau kita tengok di bahagian area sini, kita tengok sentiasa hijau. Di area overbought kat sini. Bermaksud buyer atau pembeli menguasai market. Alright. Dan bahagian kedua, dia ada dipanggil bahagian normal kat sini. Ini dipanggil bahagian normal. Alright, antara 70 hingga 30 ni 30. Alright, 30. Alright. So itu dipanggil bahagian normal. So ini bahagian neutral lah. Mungkin buyer atau seller akan bertukar-tukar atau berjual beli di kawasan sini. So next bahagian adalah dipanggil bahagian oversold. Dipanggil bahagian oversold. Alright. So bahagian oversold ni di bawah 30. Ada juga yang meletakkan di bawah 20. So tak kisahlah.
Alright, so di area oversold ni, okay, adalah harga di mana harga saham adalah terlebih jual. Okay, di mana harga saham adalah terlebih jual. Okay, so kalau kita tengok di ini dipanggil bahagian oversold. Okay, ini dipanggil bahagian overbought. Okay, so definasi oversold dan overbought ni, okay, boleh dipakai kepada RSI dan juga stochastic slope. Okay, so kalau kita tengok stochastic ini di bahagian oversold, okay, ini di bahagian overbought. Okay, so ini di bahagian neutral lah dipanggil. Okay, di bahagian neutral. Okay, so dan itu adalah secara ringkas, okay, bagaimana kita nak menentukan bahagian overbought, okay, dan oversold bagi RSI dan juga stochastic. Okay, so bagi kepada dulu garisan-garisan ni. Okay. Okay, alright. So, apa tugas RSI dan stochastic sebenarnya? Okay, so sebenarnya, okay, untuk kita cara untuk menggunakan RSI dan stochastic, okay, adalah kita, okay, ingin membeli pada area-area oversold. Okay, di area-area oversold bagi stochastic dan juga RSI. Okay. Kenapa kita kena membeli di area-area sini? Sebab area-area sini kalau kita tengok adalah area-area harga diskaun ataupun harga murah. Okay, harga diskaun ataupun harga murah. So, di bahagian RSI oversold ataupun stochastic oversold ataupun kedua-duanya sekali, okay, selalunya adalah bahagian-bahagian di mana harga adalah sentiasa dalam keadaan murah. Okay, so kalau kita tengok okay, di bahagian sini, okay, RSI oversold dan juga stochastic oversold. Okay, so sama ada salah satu, okay, selalunya, okay, kalau RSI oversold selalunya RSI oversold selalunya stochastic juga oversold. Okay, ada juga keadaan di mana RSI, okay, dia tak oversold tetapi stochastic oversold. Okay, so ini kena lebih lebih orang cakap apa, kena lebih study lagi lah. Okay, adakah area oversold stochastic ni adalah area bahagian harga paling rendah. Okay, alright, so itu adalah function RSI dan stochastic. Okay, so lagi satu, kita juga ingin mengelak untuk membeli, okay, saham di area-area overbought. Okay, bagi RSI dan juga stochastic. Okay, so kita tidak mahu area-area RSI dan juga stochastic. Sebab apa? Area-area RSI dan stochastic ni adalah area-area, okay, dah terlebih beli. Okay, bagi oversold adalah area-area terlebih jual, di mana harga adalah dalam keadaan yang cukup rendah. Okay, cukup rendah. So bila dia bahagian overbought, okay, terlebih beli, okay, di area-area sini selalunya harga begitu naik atau begitu tinggi sekali, begitu mahal lah boleh dikatakan. Alright, so kita cuba elakkan, okay, pembelian di area overbought bagi RSI dan juga stochastic. Okay, so itu adalah cara-cara untuk menggunakan RSI dan stochastic. Alright, so okay, apa lagi ya? Okay, so RSI dan stochastic juga adalah cara untuk kita tengok, okay, wujudnya bullish divergence. So itu salah satu cara lah. So kalau kita tengok, okay, kalau nak cari bullish divergence, kita akan tengok, okay, stochastic oversold pertama dan stochastic oversold kedua dekat sini. Okay, dia menampakkan sesuatu. Okay, kalau kita ambil dekat sini pun boleh, kat sini lah. Okay, oversold pertama dan oversold kedua. Okay, kalau kita tengok, okay, RSI menunjukkan, okay, naik kat sini. So bermaksud ada wujudnya bullish divergence. Okay, bullish divergence yang terjadi. Okay, selepas bullish divergence, kalau kita tengok, okay, harga saham ni bergerak naik. Okay, so RSI dan stochastic ni adalah salah satu, RSI lah, adalah salah satu indikator yang agak cepat, okay, untuk detect, okay, sama ada dia nak turun ataupun dia nak naik. Okay, adakah saham itu akan menurun ataupun harga saham itu akan menaik. So RSI dan stochastic ni adalah antara yang boleh digunakan lah, okay, untuk mencari, okay, bullish divergence ataupun untuk cuba mengagak pergerakan harga saham. Okay, cuba mengagak pergerakan harga saham. So apa lagi ya untuk RSI dan stochastic.
Okay, so stokastik ni ada juga yang menggunakan stokastik RSI, jadi stokastik RSI juga, tapi aku tak biasa guna lah. Okay, so selalunya aku guna stokastik slow ataupun stokastik sahaja, right? Stokastik sahaja. Okay, so dia punya parameter aku just guna default saja. Okay, tak ada ubah-ubah apa-apa. Okay, so itu cara aku lah. Okay, selalunya aku guna yang default untuk stokastik dan juga default bagi RSI. Okay, so aku rasa itu saja. Okay, untuk cara penggunaan RSI dan stokastik. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.